Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diucapkan kepada pensyarah bagi kursus GGGA 5022 Pentaksiran Pembelajaran Set 13 bagi sesi 2022-2023 iaitu Dr. Aidah Karim. Ini adalah ahli kumpulan 6, saya Farhana Nabila binti Swardi bersama 4 orang sahabat daripada kumpulan 6, Wan Khalijah binti Wan Khalid, Nurul Afifah binti Yaakob, Aisyah binti Zulkarnain dan Wan Nur Fatin Kamilia binti Wan Muhammad Rushdin. Untuk pengetahuan doktor, kumpulan kami iaitu kumpulan 6 telah bersetuju dan bermuafakat untuk memilih artikel yang bertajuk Isu dan Permasalahan Pentaksiran Alternatif dalam Sistem Penilaian di Malaysia sebagai tugasan kritikan artikel pada kali ini. Yang mana artikel ini telah dikaji dan ditulis oleh Muhammad Hairzi Yusof alias Yusof, Nur Asmah Osman. Untuk 1.0, pentaksiran alternatif yang dicadangkan oleh pengkaji dalam artikel dan konteks di mana pentaksiran alternatif tersebut akan digunakan. Menurut penulisan artikel yang dikaji, pentaksiran alternatif ini adalah satu sistem pentaksiran baru yang digunakan untuk menilai kebolehan dan pencapaian murid secara holistik dan autentik. Berdasarkan etika yang digunakan ini, pengkaji dia telah mencadangkan beberapa pentaksiran alternatif dan konteks di mana pentaksiran alternatif tersebut akan digunakan. Okey, jadi kita tengok dalam penulisan artikel ini ada dua bentuk pentaksiran di bawah pentaksiran alternatif yang dicadangkan. Yang pertama ialah penilaian formatif dan penilaian sumatif yang diamalkan oleh para guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. Tujuan penilaian formatif ialah untuk mendapatkan maklumat tentang kemajuan pelajar dan mengukur penguasaan pelajar terhadap topik atau unit tertentu. Ujian ini boleh dilakukan dengan kuis dan ujian-ujian unit. Jika pelajar belum menguasai, pengubahsuaian pengajaran perlu dilakukan. Okey, yang kedua, kita tengok ujian sumatif dikaitkan dengan penilaian pada akhir semester atau akhir tahun. Penilaian ini memberi nilai membezakan pencapaian seseorang murid dengan murid lain dan seringkali digunakan untuk membuat pemilihan. Okey, jadi kita tengok di sini dalam penilaian formatif dan juga dalam penilaian sumatif ni ada beberapa ciri perbezaan. Yang pertama dari segi tujuan. Jadi tujuan formatif ni adalah untuk memonitor dan membimbing satu proses yang masih dalam pelaksanaan. Manakala penilaian sumatif ini adalah untuk menilai dan menghakimi tahap kejayaan sesuatu proses yang telah disempurnakan dan dilaksanakan. Dari segi masa pula, pentaksiran untuk penilaian formatif berlaku semasa proses sedang berjalan dan penilaian sumatif di akhir sesuatu proses yang telah dilaksanakan. Okey, untuk teknik pula kita tengok formatif adalah pemerhatian tidak formal seperti kuis, kerja rumah, soalan pelajar, lembaran kerja dan lain-lain. Manakala sumatif dia formal seperti projek peperiksaan. Jadi, dua perbezaan kegunaan maklumat pentaksiran untuk penilaian formatif adalah membaiki dan mengubah proses yang sedang berlangsung, manakala penilaian sumatif adalah untuk membuat penghakiman terhadap pencapaian keseluruhan proses, pemberian grade, penempatan, penganugerahan dan lain-lain. Okey, itu macam konteks di mana pentaksiran alternatif ini digunakan berdasarkan dua penilaian formatif dan juga sumatif. Okey, di samping itu terdapat beberapa jenis ujian atau pentaksiran yang dijalankan di dalam bilik darjah. Okey, kita boleh tengok dekat situ ujian kriteria URK dan ujian rujukan norma URN. Bagi mengenal pasti sama ada seseorang guru ada menjalankan pentaksiran untuk pembelajaran atau sebaliknya semasa proses pengajaran di bilik darjah. Jadi terdapat 4
ciri utama untuk pentaksiran ini. Yang pertama, kita boleh tengok dekat sini, berkongsi objektif pembelajaran antar guru dan pelajar. Yang kedua, penyoalan lisan yang kerap dan berkesan. Yang ketiga, memberikan maklum balas yang berkesan. Dan yang terakhir, menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran oleh rakan sebaya. Okey, jadi saya serahkan perbentangan ini yang seterusnya kepada sahabat saya. Seterusnya, kita masuk ke bahagian pentaksiran alternatif yang dicadang oleh pengkaji yang dapat memenuhi konsep of performance-based assessment dan authenticity berdasarkan artikel pilihan. Pentaksiran autentik ialah pentaksiran untuk pembelajaran yang akan berlaku secara berterusan. Jadi dalam pentaksiran ini, murid akan mengaplikasi atau menggunakan topik pembelajaran yang telah dipelajari dalam bilik darjah dalam senario kehidupan masing-masing. Manakala untuk pentaksiran prestasi pula, pentaksiran berasaskan prestasi adalah pendekatan untuk penilaian yang bertujuan bagi mengukur pembelajaran murid berdasarkan kemampuan mereka dalam melakukan tugas di lapangan sebenar. Murid-murid akan dinilai berdasarkan kebolehan mereka mengaplikasikan ilmu pengetahuan, kemahiran dan juga strategi dalam usaha untuk menyelesaikan segala tugasan pentaksiran prestasi yang telah diberikan oleh guru dengan baik. Contohnya adalah dengan menghasilkan folio, buku skrap, pembentangan lisan dan lain-lain lagi. Berdasarkan artikel ini, terdapat beberapa cara pentaksiran alternatif yang telah dapat memenuhi konsep of performance-based assessment dan authenticity. Antara yang pertama ialah kaedah pentaksiran alternatif, iaitu kaedah penyoalan lisan yang kerap dan berkesan. Kaedah yang dicadangkan oleh pengkaji ini merupakan salah satu jenis pentaksiran autentik dan sangat berkait rapat dengan pentaksiran prestasi. Kaedah ini boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, misalnya dalam usaha mengenal pasti tahap kefahaman murid, mengukuhkan pembelajaran, menjelaskan isi-isi penting dalam pembelajaran dan juga dijadikan sebagai aktiviti pengajaran dalam kelas. Penyoalan lisan ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan tahap pembelajaran dan kefahaman murid-murid. Pengkaji turut mencadangkan untuk memberikan dua jenis soalan lisan kepada murid-murid, iaitu soalan jenis tertutup dan soalan jenis terbuka. Dengan ini, murid akan menghasilkan satu jawapan secara lisan dengan mengambil bahagian dalam aktiviti individu atau berkumpulan tentang topik yang sedang dipelajari untuk menyelesaikan aktiviti penyoalan lisan ini. Dengan menggunakan kaedah ini, guru dapat menggalakkan murid-murid untuk belajar dengan lebih mendalam tentang sesuatu topik yang dipilih dan mengadakan perbincangan berkumpulan agar mereka dapat menggunakan atau mengaplikasikan ilmu pengetahuan tersebut untuk menjawab soalan jenis tertutup dan soalan jenis terbuka itu. Secara tidak langsung, murid akan berusaha menggunakan pemikiran kritis dan kreatif bagi menjawab persoalan-persoalan tersebut. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa kaedah pentaksiran ini memenuhi konsep of performance-based assessment dan authenticity kerana memerlukan murid-murid untuk menyelesaikan sebarang tugasan seperti pembentangan lisan ini. Seterusnya ialah berkongsi objektif pembelajaran antara guru dan juga murid. Menurut artikel ini, pengkaji telah menjelaskan tentang perkongsian objektif pembelajaran, iaitu kaedah ini merupakan salah satu pentaksiran autentik dan juga pentaksiran prestasi. Sebelum bermulanya sesi PDP, guru perlu memaklumkan kepada murid-murid tentang topik atau isi penting yang akan dipelajari dan menerangkan tujuan mereka mempelajari isi pelajaran tersebut. Pengkaji berpendapat bahawa langkah ini bertujuan untuk memberikan murid-murid gambaran secara menyeluruh tentang perkara atau topik yang sepatutnya dipelajari dalam sesi PDP tersebut. Untuk menjelaskan tujuan pembelajaran tersebut, guru perlu menggunakan pelbagai jenis strategi seperti sesi sumbang saran dalam kumpulan atau menerangkannya menggunakan ayat yang perkataan yang mudah difahami oleh murid-murid. Apabila langkah ini dilakukan, guru dan murid-murid dapat berusaha bersama-sama untuk mencapai objektif pembelajaran. Di samping itu, murid dapat memahami kehendak hasil pembelajaran dari guru kerana pentaksiran akan menjadi lebih konsisten dan telus di mana murid dapat menentukan perkara yang terbaik untuk memperoleh hasil pembelajaran yang terbaik seperti yang diinginkan. Jadi kaedah ini dapat memenuhi konsep of performance-based assessment dan juga
authenticity, kerana pentaksiran autentik ini akan membantu murid-murid dapat menguasai semua objektif pembelajaran tersebut, dan ini menunjukkan bahawa murid-murid telah berjaya mendalami ilmu pengetahuan tentang sesuatu topik secara mendalam dan terperinci. Seterusnya ialah kaedah pentaksiran kendiri dan pentaksiran oleh rakan sebaya. Menurut penjelasan daripada pengkaji, pentaksiran kendiri bermaksud murid itu sendiri mentaksir tugasan yang telah dilakukannya, manakala pentaksiran rakan sebaya pula bermaksud tugasan murid itu ditaksir oleh rakannya. Kaedah pentaksiran kendiri dan rakan sebaya ini merupakan salah satu pentaksiran autentik dan juga pentaksiran prestasi. Untuk pentaksiran kendiri, murid-murid perlu memikirkan dan menilai kerja atau tugasan mereka sendiri dengan merujuk kepada kriteria taksiran yang telah dibangunkan atau ditetapkan oleh guru ataupun murid tersebut. Contohnya untuk subjek bahasa Melayu, murid perlu menilai rumusan yang telah ditulis olehnya sendiri dengan merujuk kepada kriteria jawapan pemakahan yang disediakan oleh guru. Manakala, untuk pentaksiran oleh rakan sebaya pula, murid akan diminta untuk menilai kerja antara satu sama lain dengan kriteria penilaian yang dibangunkan oleh guru tersebut. Jadi, kedua-dua pentaksiran ini saling memerlukan antara satu sama lain kerana pentaksiran kendiri ini membolehkan murid secara individu mengukur dan membuat refleksi terhadap kekuatan dan kelemahan kendiri dalam penguasaan terhadap sesuatu kemahiran atau disiplin ilmu. Kaedah ini juga dapat memberi keyakinan kepada murid tentang peranannya dalam menilai perkembangan diri dan pencapaiannya. Bagi pentaksiran rakan sebaya pula, murid lebih berkebolehan mengenal pasti kelemahan tugasan rakan-rakannya berbanding kelemahan tugasan sendiri, dan mereka lebih bersoal jawab sesama mereka berbanding dengan guru mereka. Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahawa kaedah ini telah memenuhi konsep of performance-based assessment dan authenticity kerana pentaksiran prestasi dan autentik memerlukan guru untuk berkongsi kriteria pemarkahan untuk tugasan penilaian dengan murid-murid sebelum tugasan dijalankan dan turut memberikan penerangan kepada murid-murid dengan jelas tentang beberapa piawaian atau beberapa model persembahan yang diterima sebelum mereka melaksanakan sesuatu tugasan. Seterusnya, kita masuk kepada bahagian pentaksiran alternatif yang dicadang oleh pengkaji dalam artikel yang memenuhi ciri can do versus do know dan ciri mengaplikasikan ilmu atau kemahiran dalam pembinaan dan pembentangan sesuatu produk. Berdasarkan artikel yang dipilih, antara pentaksiran alternatif yang dicadang oleh pengkaji yang dapat memenuhi ciri can do versus do know ialah kaedah perkongsian objektif pembelajaran antara guru dan murid-murid. Sebelum memulakan sesi PDP dalam bilik darjah, guru perlu memaklumkan dan menjelaskan kepada murid-murid tentang topik atau isi-isi penting yang akan dipelajari oleh mereka dan juga menerangkan tujuan mereka mempelajari isi pelajaran tersebut. Pengkaji berpendapat bahawa langkah ini bertujuan untuk memberikan murid-murid gambaran secara menyeluruh tentang perkara atau topik yang sepatutnya dipelajari dalam sesi PDP itu. Contohnya dalam mata pelajaran Bahasa Melayu, jika guru menerangkan terlebih dahulu tentang objektif topik yang akan diajar, murid-murid akan mendapat gambaran dan bayangan ilustrasi berkaitan dengan hasil pembelajaran dan juga tugasan pentaksiran yang akan diberikan seperti penulisan karangan, penyampaian puisi ataupun pidato dan sebagainya. Murid juga akan lebih fokus semasa guru menyampaikan pengajaran tentang topik tersebut. Implikasi daripada kaedah ini, murid akan dapat mengetahui isi-isi pembelajaran yang akan dipelajari dan membuat persediaan yang rapi sebelum guru memberi tugasan pentaksiran kepada mereka dalam PDP tersebut. Jadi, apabila pentaksiran dijalankan, kaedah ini dapat membantu guru untuk menentukan dan juga menilai perkara yang murid boleh lakukan dan juga tidak boleh lakukan dibandingkan dengan perkara yang mereka tahu atau tidak tahu. Guru juga dapat mengukur kecekapan yang digunakan oleh murid sama ada kecekapan atau kemahiran aplikasi mereka seiring dengan pengetahuan yang mereka ada. Justru dapat disimpulkan bahawa kaedah pentaksiran alternatif yang dicadangkan oleh pengkaji dalam artikel ini dapat memenuhi ciri can do versus do know. Berdasarkan artikel ini, antara kaedah
pentaksiran alternatif yang dapat memenuhi ciri mengaplikasi ilmu atau kemahiran dalam pembinaan dan pembentangan produk adalah berkaitan dengan kaedah penyoalan lisan yang kerap dan berkesan. Pengkaji mencadangkan untuk memberikan dua jenis penyoalan lisan kepada murid-murid, iaitu soalan jenis terbuka dan juga jenis tertutup. Dengan ini, murid akan menghasilkan satu jawapan secara lisan dengan mengambil bahagian dalam aktiviti individu atau perbincangan berkumpulan tentang topik yang sedang dipelajari untuk menyelesaikan aktiviti penyoalan lisan ini. Hal ini demikian menunjukkan bahawa murid akan sedaya upaya berusaha untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang mereka ada untuk menganalisa, mengkaji dan juga menjawab semua soalan yang telah diberikan oleh guru. Kemudian, setelah selesai menyediakan jawapan kepada semua soalan yang diberikan, mereka akan menggunakan atau mengaplikasikan kemahiran berkomunikasi dan kemahiran bertutur untuk menyampaikan jawapan tersebut secara lisan di dalam kelas di hadapan rakan-rakan yang lain. Oleh itu, guru akan menjadikan aktiviti pembentangan lisan ini sebagai salah satu kaedah pentaksiran yang akan dijalankan untuk menilai tahap penguasaan murid-murid. Jadi, pentaksiran alternatif yang telah dicadangkan oleh pengkaji ini telah memenuhi ciri mengaplikasi ilmu atau kemahiran dalam pembinaan dan pembentangan produk. Yang keempat ialah, adakah pentafsiran alternatif yang dicadang oleh pengkaji dalam artikel memenuhi ciri-ciri alternative assessment vs traditional assessment? Jadi berdasarkan artikel yang kami telah pilih ini, jawapan dia ialah ya. Kerana pengkaji telah mencadangkan 4 pentaksiran alternatif, iaitu yang pertama, berkongsi objektif pembelajaran antara guru dan pelajar. Yang kedua, penyoalan lisan yang kerap dan berkesan. Yang ketiga, memberi maklum balas yang berkesan. Yang keempat, menggalakkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran rakan sebaya. Jadi, kesemua yang pengkaji telah cadangkan ini adalah semua memenuhi ciri-ciri alternative assessment. Baiklah, seterusnya, jenis pentaksiran alternatif yang telah dicadangkan oleh pengkaji dalam artikel yang dipilih ialah pentaksiran berasaskan prestasi, di mana pengkaji telah mencadangkan pentaksiran kendiri dan pentaksiran oleh rakan sebaya. Pentaksiran sebagai pembelajaran yang mana memberi autonomi kepada pelajar untuk membuat pentaksiran kendiri. Seperti contoh, murid akan menilai hasil kerja mereka sendiri berpandukan rubrik ataupun skema jawapan yang telah disediakan oleh guru. Seterusnya, jenis pentaksiran alternatif yang juga dicadangkan oleh pengkaji dalam artikel yang dipilih ialah pentaksiran autentik, di mana pengkaji telah mencadangkan kaedah penyoalan lisan yang kerap dan berkesan. Kaedah ini membantu guru untuk mengenal pasti tahap kefahaman pelajar. Seperti contoh, guru menyoal pelajar dengan mengemukakan soalan yang memerlukan kepada penyelesaian masalah ataupun membuat keputusan. Seterusnya, yang keenam ialah ciri-ciri kelebihan, advantages dan limitasi, disadvantages tentang pentaksiran alternatif yang dicadang oleh pengkaji. Antara kelebihan pentaksiran alternatif berdasarkan artikel ialah mendapat respons secara terus antara guru dan pelajar. Guru dapat mengesan kelemahan pelajar dan menambah baik pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya dekat sini, apabila dijalankan pentaksiran alternatif seperti PBS, guru boleh menambah baik secara terus pengajaran mereka jika pengajaran mereka itu tidak berkesan. Bagi murid pula ataupun bagi pelajar, apabila pentaksiran alternatif ini dijalankan, guru dapat mengesan dan menyediakan intervensi awal kepada pelajar yang lemah supaya pelajar tersebut dapat menguasai topik ataupun tajuk yang diajarkan pada hari itu. Yang seterusnya ialah cost effective. Pentaksiran alternatif ini juga adalah cost effective kerana guru tidak memerlukan kos tambahan seperti kos dakwat,
kertas dan sebagainya untuk mencetak soalan peperiksaan, kerana guru boleh menyediakan soalan dalam talian saja untuk membuat penilaian ke atas pelajar tersebut. Untuk limitasi pentaksiran alternatif ini pula, yang pertama ialah kesediaan guru. Guru beranggapan pentaksiran alternatif seperti PBS ini menambahkan beban tugas guru sahaja. Guru masih terikat dengan pentaksiran secara tradisional yang berorientasikan peperiksaan bertulis. Yang ini seperti yang sedia maklum, kebanyakan guru mereka beranggapan pentaksiran alternatif ini akan menambahkan beban mereka oleh kerana mereka kena sentiasa merekodkan, mencatat sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Mereka kena mencatatlah tahap penguasaan pelajar tu tahap mana. Jadi mereka rasa perkara itu adalah beban. Yang kedua ialah sikap guru. Faktor yang mempengaruhi keberkesanan pentaksiran di sekolah adalah pengetahuan dan kemahiran guru dalam bidang pentaksiran pendidikan. Yang kedua ini adalah sikap guru itu sendiri, di mana guru itu, setiap guru mestilah meningkatkan pengetahuan mereka dalam sesuatu perkara lah. Maksudnya ini akan mempengaruhilah keberkesanan pentaksiran itu. Mereka kena lebih kompetensi lah. Yang seterusnya, peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran. Tempoh pengajaran terlalu pendek, pengagihan jadual yang terlalu padat dan tidak fleksibel. Aktiviti sambungan sekolah yang mengganggu masa pengajaran guru. Yang ini pun antara limitasi lah, iaitu tempoh pengajaran di dalam kelas itu pendek. Waktu dia terlampau pendek menjadikan guru tidak sempat untuk mengambil penilaian terhadap pelajar, dan jadual yang padat juga merupakan salah satu punca, dan juga aktiviti yang mengganggu, aktiviti sampingan yang lain yang mengganggu waktu pengajaran guru. Seterusnya ialah pentaksiran alternatif yang dicadang oleh pengkaji dalam artikel yang dipilih bagus, berpotensi namun perlu ditambah baik dan tidak sesuai digunakan sebagai pentaksiran alternatif. Pentaksiran alternatif yang dicadangkan oleh pengkaji dalam artikel ini yang perlu ditambah baik ialah kaedah memberi maklum balas yang berkesan oleh guru kepada murid-murid. Walaupun begitu, kaedah yang dicadangkan oleh pengkaji ini tidak termasuk dalam pentaksiran alternatif. Walau bagaimanapun, kaedah ini juga bagus dan berpotensi untuk digunakan semasa atau setelah melaksanakan pentaksiran alternatif yang dipilih oleh guru kepada murid-murid, kerana maklum balas atau komen yang berkesan dapat membantu murid-murid untuk mengesan kelemahan dan juga kekurangan mereka dalam mana-mana bahagian atau topik yang tertentu. Apabila kelemahan murid dapat dikesan, guru boleh mencari solusi yang terbaik dengan menggunakan strategi atau kaedah PDP yang bersesuaian dengan tahap pengetahuan dan kemahiran murid-murid dalam bilik darjah tersebut, seperti pembelajaran berpusatkan murid, pembelajaran kooperatif dan lain-lain lagi. Kaedah memberi maklum balas yang berkesan oleh guru ini mempunyai sedikit perkaitan dengan pentaksiran alternatif yang dibincangkan sama ada pentaksiran autentik maupun pentaksiran berasaskan prestasi. Kaedah ini merujuk kepada perbuatan guru memberikan maklum balas dan komen terhadap tugasan murid lebih-lebih lagi setelah memberi markah atau grade kepada mereka. Walau bagaimanapun, menurut pengkaji, murid yang mendapat markah yang rendah merasakan bahawa mereka agak sukar untuk memperbaiki tugasan tersebut, seperti mana yang dikehendaki oleh komen guru. Manakala, murid yang mendapat markah tinggi pula, kebiasaan mereka tidak mempedulikan komen yang diberikan oleh guru tersebut. Seterusnya
ialah penambahbaikan kaedah yang dicadang oleh pengkaji. Sebagai penambahbaikan, guru perlu memberi maklum balas atau komen yang lebih spesifik dan jelas terhadap prestasi murid dalam menyelesaikan tugasan yang diberikan. Guru perlu memanggil murid-murid tersebut untuk menjelaskan kekurangan dan kelemahan mereka dalam menyelesaikan tugasan serta kriteria yang diperlukan untuk memperoleh grade atau markah yang cemerlang dalam tugasan pentaksiran tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari guru, murid-murid akan mempunyai kesedaran untuk menambah pengetahuan dan juga memperbaiki tugasan mereka sekiranya diminta oleh guru. Selain itu, murid-murid juga akan semakin peka dan mengambil berat tentang segala kriteria pemarkahan untuk sesuatu tugasan yang diberikan. Oleh itu, dapat dilihat bahawa kaedah ini turut berkaitan dengan pentaksiran alternatif yang dijalankan dalam bilik darjah seperti pentaksiran autentik dan pentaksiran berasaskan prestasi. Hal ini demikian kerana apabila penambahbaikan kaedah ini dilakukan oleh guru, murid-murid akan lebih berusaha untuk meningkatkan tahap pengetahuan mereka terhadap sesuatu topik dan juga kemahiran mereka dalam melaksanakan tugasan yang diberikan. Perkara ini juga akan mendorong murid untuk menghasilkan serta menyampaikan sesuatu tugasan dengan baik mengikut kriteria yang ditetapkan oleh guru. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa penambahbaikan kaedah ini akan dapat memenuhi konsep pentaksiran berasaskan prestasi dan juga pentaksiran autentik yang akan dijalankan oleh guru dalam bilik darjah. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.